Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Baru-baru ini, di sebuah kampung yang sedang pesat membangun di Malaysia, seorang istri muda telah melaporkan kehilangan suaminya dengan panik. Case yang pada mulanya kelihatan mudah, namun membuka tirai kepada jenayah kejam yang diselindungkan dengan begitu rapi. Case tanpa saksi langsung, tanpa kesan pergelutan, tetapi cukup untuk menggemparkan seluruh kampung yang dahulunya aman. Jenayah tanpa pengakuan awal, tetapi meninggalkan terlalu banyak persoalan yang menghantui tentang ketamakan dan kekejaman manusia. Jadi, apakah sebenarnya yang telah berlaku di Kampung Durian Runtuh? Tahun 2024, Kampung Durian Runtuh bukan lagi sebuah kampung tradisional yang damai. Bunyi mesin pembancuh simen, bunyi tukul dan bunyi logam bergesel telah menjadi simfoni biasa di sini. Bangunan-bangunan tinggi, perumahan teres, dan banglo sedang tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan, menelan sawah padi yang hijau suatu ketika dahulu. Pembangunan membawa kekayaan, tetapi juga membawa kerumitan dan sudut gelap yang tidak pernah difikirkan. Subuh 15 hari bulan. Ketika cahaya matahari pertama masih belum menembusi kabus tebal, Balai Polis Daerah menerima panggilan kecemasan. Suara di hujung talian adalah seorang wanita muda yang panik dan tersekat-sekat. "Halo, polis. Suami saya hilang." Penelepon adalah Suraya binti Ali, 26 tahun, istri kepada Ahmad bin Hasan, 30 tahun, seorang kontraktor kecil yang membekalkan bahan binaan. Suara Suraya bergetar. Dia memberitahu bahwa suaminya, Ahmad, telah memandu lori kecilnya untuk menghantar satu penghantaran simen sejak malam tadi, sekitar jam 9 malam ke sebuah tapak pembinaan di daerah sebelah. Seperti biasa, perjalanan itu hanya mengambil masa kira-kira 3 hingga 4 jam pergi dan balik. Tetapi sehingga ke subuh, dia masih belum pulang. Telepon berdering, tetapi tiada siapa yang menjawab. Dia tidak pernah bermalam di luar tanpa memberitahu terlebih dahulu. Suraya teresak-esak di telepon. "Saya telah menghubungi semua rekan dan saudara mara, tetapi tiada siapa yang tahu di mana dia. Saya takut dia ditimpa sesuatu yang buruk di jalan raya." Case kehilangan orang dan kendaraan. Pada mulanya, pegawai polis yang bertugas menganggap ini mungkin kemalangan jalan raya atau Ahmad mempunyai urusan kecemasan di tempat lain. Walau bagaimanapun, sifat pekerjaan mangsa yang melibatkan tapak pembinaan di mana sering berlaku pertikaian, menyebabkan mereka tidak boleh memandang remeh perkara itu. Arahan penerimaan laporan dikeluarkan. Pegawai yang ditugaskan untuk menyiasat case ini ialah Mejar Razak, Ketua Pasukan Penyiasat Jenayah, seorang pegawai yang mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam menyelesaikan case-case yang paling rumit. Sebaik sahaja menerima berita itu, Mejar Razak tidak berlengah, dia bersama 2 detektif muda segera bertolak ke Kampung Durian Runtuh. Jalan menuju ke kampung kini berturap rata. Di kedua-dua belah jalan adalah tapak pembinaan yang sedang dalam pembinaan. Suasana tebal, bau simen, dan habuk. Rumah Ahmad dan Suraya terletak di hujung kampung, sebuah rumah 2 tingkat yang agak mewah, menonjol berbanding rumah-rumah lama di sekeliling. Ini menunjukkan perniagaan Ahmad berjalan lancar. Sebaik sahaja kereta polis berhenti di hadapan pagar, Suraya bergegas keluar. Dia memakai baju tidur nipis, rambutnya kusut masai, wajahnya yang cantik kini pucat lacy dan berair mata. Dia kelihatan seperti seorang istri yang benar-benar terdesak karena bimbangkan keselamatan suaminya. "Encik, semua dah sampai. Tolong cari suami saya. Dia adalah tulang belakang keluarga ini." Suraya merayu. Mejar Razak memerhatikan wanita itu dengan teliti. Kepanikannya kelihatan sangat nyata. Dia dengan lembut menenangkan Suraya dan mula menanyakan soalan pertama. Case kehilangan misteri Ahmad bin Hasan dan lori yang membawa bahan binaan secara rasmi bermula. Tetapi tiada siapa, termasuk penyiasat berpengalaman seperti Mejar Razak, yang menyangka bahwa mereka sedang berada di ambang salah satu case yang paling kejam dan terancang yang pernah dia hadapi. Mejar Razak masuk ke rumah Ahmad dan Suraya. Rumah itu dihias dengan kemas, bersih, tanpa sebarang tanda pergelutan atau perbalahan. Semuanya teratur dengan luar biasa. Dia menjeling Suraya, yang sedang terduduk di atas sofa, kedua-dua tangannya menutup muka, menangis teresak-esak. "Cik Suraya, bertenang," kata Mejar Razak dengan suara yang tenang. "Untuk mencari suami Cik secepat mungkin kami memerlukan Cik memberikan maklumat dengan tepat. Malam tadi sebelum Encik Ahmad bertolak, adakah kamu berdua bercakap apa-apa? Adakah dia menunjukkan sebarang tanda yang luar biasa?" Suraya mendongak, matanya bengkak. Dia menarik nafas dalam-dalam, coba bertenang. "Tidak, malam tadi kami masih makan malam bersama dengan gembira." Kira-kira jam 8.30 malam, seseorang menelepon untuk membuat pesanan segera, mengatakan bahwa tapak pembinaan kekurangan simen perlu dihantar segera pada malam itu.
Dia pikir itu pelanggan tetap, jadi dia bersetuju. Sebelum pergi, dia mencium dahi saya dan berkata, "Sayang tidur dulu, abang pergi sekejap je lepas tu balik." Keterangan Suraya sangat jelas, dia mengingati dengan tepat setiap butiran daripada masa panggilan, kandungan perbualan, sehingga tindakan terakhir suaminya. Malah, dia juga dapat menerangkan pakaian yang dipakai Ahmad ketika dia bertolak, baju teh berwarna cerah dan seluar jin biru. Perincian ini bagi seseorang yang berada dalam keadaan panik menimbulkan sedikit syak wasangka dalam diri Mejar Razak. Pengalaman mengajarnya bahwa apabila terlalu panik, ingatan manusia sering menjadi kelam kabut. Mereka hanya mengingati cebisan-cebisan ingatan yang terpisah. Kejelasan Suraya mungkin disebabkan dia coba bekerja sama, tetapi juga mungkin disebabkan oleh skrip yang telah disediakan. Siapa yang menelepon untuk membuat pesanan? Adakah Cik tahu? Mejar Razak bertanya lagi. Ya, saya tidak pasti. Dia kata itu pelanggan tetap, saya tidak bertanya lebih lanjut, jawab Suraya. Pasukan penyiasat mula berpecah untuk bekerja. Satu kumpulan memeriksa kamera keselamatan penduduk di sekitar dan di jalan utama yang menghala keluar dari kampung. Satu lagi kumpulan pergi ke gudang bahan binaan Ahmad yang terletak betul-betul di sebelah rumah untuk memeriksa. Mejar Razak kekal di tempat kejadian, terus memerhatikan tempat kejadian dan istri mangsa. Gudang itu adalah halaman yang luas yang dipenuhi dengan beg simen batu bata, pasir, dan kerikil. Semuanya juga disusun dengan agak kemas. Walau bagaimanapun, seorang detektif muda bernama Li Wei menemui perincian yang luar biasa. Di satu sudut halaman berhampiran pintu masuk, terdapat beberapa kesan kapur dan kerikil yang bertaburan di atas tanah. Mejar Li Wei memanggil jenis pasir ini kelihatan tidak sama dengan jenis pasir yang ada di gudang Ahmad. Pasir dia adalah pasir kuning biji kasar, manakala yang ini adalah pasir hitam biji sangat halus, biasanya digunakan untuk melepas dinding. Mejar Razak tunduk untuk memeriksa. Betul, ini adalah jenis bahan yang berbeza. Dari mana asalnya? Mengapa ia berada di sini? Dia berpaling untuk bertanya kepada Suraya. Cik Suraya, selain daripada menghantar barang malam tadi, adakah Encik Ahmad melakukan sebarang kerja yang berkaitan dengan pembinaan? Contohnya, melakukan pembaikan di rumah? Suraya menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak. Malam tadi dia hanya duduk di rumah menonton televisi dengan saya, sehingga ada panggilan telepon. Percanggahan mula timbul. Tempat kejadian yang bersih sehingga mencurigakan, keterangan yang jelas sehingga tidak masuk akal, dan bahan binaan aneh yang tidak diketahui asalnya. Mejar Razak merasakan case ini bukan sekadar kehilangan orang, ada sesuatu yang sangat tidak kena yang tersembunyi di sebalik penampilan biasa ini. Keputusan pengambilan rekaman kamera keselamatan awal juga tidak memberikan banyak maklumat. Kamera salah seorang jiran merekam image Lori Ahmad meninggalkan rumah pada pukul 9.05 malam tadi. Betul seperti yang dinyatakan Suraya. Tetapi selepas Lori itu membelok ke jalan besar, ia memasuki titik buta dan hilang. Tiada kamera lain yang merekam perjalanan seterusnya. Pihak di tapak pembinaan yang dikatakan Suraya menerima penghantaran barang juga mengesahkan tiada pesanan dibuat pada malam itu. Segala-galanya seolah-olah menemui jalan buntu, tiada tanda rompakan, tiada tanda pergelutan, tiada saksi. Ahmad bin Hasan dan Lorinya seolah-olah telah lenyap dari dunia ini. Mejar Razak berdiri di tengah halaman rumah mangsa, melihat ke arah tapak pembinaan yang sedang dalam pembinaan di kejauhan. Satu pikiran yang menyejukkan tulang belakang tiba-tiba terlintas di pikirannya. Jika seseorang hilang di tempat yang penuh dengan konkrit dan simen, adakah terdapat kemungkinan mereka telah ditanam selama-lamanya bersama-sama dengan pembinaan tersebut? Hipotesis Mejar Razak, walaupun kelihatan gila, adalah satu-satunya arah penyiasatan yang munasabah pada masa ini. Jika Ahmad dan Lori tidak ditemui di jalan raya, tidak ada di tempat letak kereta, maka kemungkinan besar ia telah disembunyikan di suatu tempat yang terpencil. Dan di kampung durian runtuh, tiada tempat yang lebih terpencil daripada tapak pembinaan yang luas di mana bertanggentan tanah dan batu serta konkrit dipindahkan setiap hari. Arahan pencarian diperluaskan, berpuluh-puluh pegawai polis digerakkan, bekerja sama dengan pasukan pengurusan bandar, menyisir semua tapak pembinaan besar dan kecil di kampung dan kawasan sekitar. Anjing pengesan juga dibawa ke tempat kejadian. Pencarian berlangsung sepanjang hari dalam panas terik, tetapi hasilnya masih kosong. Lori itu seolah-olah raksasa besi yang hilang di udara. Kebuntuan itu menjadikan suasana dalam pasukan penyiasat tegang. Hanya Mejar Razak yang kekal teguh. Dia percaya bahwa dia berada di landasan yang betul. Ada sesuatu yang mereka terlepas pandang.
Lewat petang hari kedua sejak Ahmad hilang, Mejar Razak memutuskan untuk kembali ke tapak pembinaan terbesar di kawasan itu, proyek pembinaan kompleks perbandaran yang terletak kira-kira 2 km dari rumah mangsa. Tapak ini berkeluasan berpuluh-puluh hektar dengan banyak bangunan yang sedang dalam pembinaan. Semasa penyisiran pertama, pasukannya telah memeriksa ruang bawah tanah, kawasan terpencil, tetapi tidak menemui apa-apa. Kali ini dia tidak mencari lori lagi, dia mencari kelainan. Dia berjalan bersendirian, perlahan-lahan melalui kawasan yang telah diturap dan sedang dalam pembinaan. Matanya melintasi setiap butiran, timbunan batu bata, gegelung keluli, beg simen yang disusun di atas satu sama lain. Dan kemudian matanya berhenti di satu kawasan asas bangunan tambahan, di mana dijangka akan dibina garaj. Ia adalah papak konkrit yang besar, selebar kira-kira 3 meter dan panjang kira-kira 5 meter. Berbanding dengan papak konkrit di sekeliling yang telah bertukar kelabu dan mengeras, papak konkrit ini berwarna sedikit lebih gelap. Permukaannya tidak rata sepenuhnya dan di beberapa tempat air simen masih lembab. Ia kelihatan seperti baru diturap baru-baru ini, lebih baru daripada bahagian lain pembinaan. Seorang pekerja binaan yang bekerja berhampiran berkata kawasan itu telah diturap seminggu lalu, tiada sebab untuk menurap lapisan konkrit baharu di atasnya. Gerak hati seorang penyiasat memberitahu Razak bahwa dia telah menemuinya. Dia segera menelepon pasukan sokongan. Mesin gerudi konkrit berkuasa tinggi dibawa masuk. Bunyi mesin gerudi memecah kesunyian petang senja. Setiap lapisan konkrit tebal dipecahkan, mendedahkan lapisan pasir dan batu di bawahnya. Selepas kira-kira setengah jam bekerja keras, mata gerudi tiba-tiba mengenai objek lembut. Pekerja-pekerja itu berhenti, Razak memberi isyarat kepada mereka untuk menggunakan tuil dan cangkul untuk mengorek konkrit yang tinggal dengan berhati-hati. Dan kemudian ia muncul di bawah lapisan konkrit tebal kira-kira 20 cm, objek kelabu putih didedahkan. Ia adalah beg guni, sejenis beg yang digunakan untuk menyimpan simen, tetapi ia lebih besar daripada biasa dan telah dikelilingi oleh konkrit. Mengeras menjadi blok pepejal. Bentuk beg yang herot membonjol secara luar biasa, samar-samar membentuk bentuk manusia yang sedang meringkuk. Suasana di tempat kejadian seolah-olah terhenti, semua orang menahan nafas. Bau busuk walaupun telah dibendung oleh konkrit dan simen mula perlahan-lahan naik. Pasukan forensik dipanggil serta-merta. Tempat kejadian dikepung sepenuhnya. Blok konkrit yang mengandungi beg guni dibawa dengan berhati-hati. Menggunakan peralatan khusus, kaki tangan forensik mula memecahkan lapisan konkrit luar. Apabila lapisan terakhir pecah, kebenaran yang mengerikan terdedah. Di dalam beg itu mayat seorang lelaki diikat ketat dengan tali, mangsanya ialah Ahmad bin Hasan. Mayatnya sudah mula mereput tetapi masih boleh dikenal pasti melalui pakaian dan bentuk badan. Mukanya Herod yang mengerikan, kawasan kepala mempunyai luka yang besar, nampaknya telah dipukul dengan kuat oleh objek tumpul. Kes kehilangan orang secara rasmi menjadi kes pembunuhan kejam yang disembunyikan dengan kejam. Pelaku bukan sahaja membunuh mangsa tetapi juga mahu menanamnya selama-lamanya di bawah tanah, menjadikan dia sebahagian daripada asas yang sejuk. Kejutan ini terlalu besar, ia melampaui imajinasi semua orang yang hadir di tempat kejadian. Mejar Razak mengepal penumbuknya. Kini penyiasatan baru sahaja bermula. Dia mesti mencari orang yang melakukan jenayah ini. Berita tentang penemuan mayat Ahmad bin Hasan di dalam blok konkrit merebak sepantas api, mengejutkan seluruh kampung. Daripada kes kehilangan orang, kini ia menjadi mimpi ngeri yang menghantui. Semua orang bercakap dengan bersemangat, mengemukakan semua jenis hipotesis. Ahmad dibunuh oleh pesaing dalam perniagaan, dibalas dendam oleh Samseng, atau terlibat dalam hubungan yang rumit. Di pusat forensik bandar, kerja-kerja bedah siasat dijalankan dengan segera. Keputusan awal segera dihantar kepada pasukan penyiasat Mejar Razak. Laporan forensik menyatakan dengan jelas bahwa mangsa meninggal dunia akibat kecederaan otak traumatik yang teruk disebabkan oleh beberapa pukulan kuat dengan objek tumpul dan tajam. Berdasarkan bentuk luka, senjata pembunuhan itu mungkin tukul besi, bar besi atau alat pembinaan yang serupa. Masa kematian ditentukan antara jam 9.00 malam hingga 11 malam pada 14 AB. Sepadan sepenuhnya dengan tempo masa Ahmad dikatakan telah meninggalkan rumah untuk menghantar barang. Selain itu, pada tubuh mangsa tiada tanda-tanda pertahanan yang ketara menunjukkan dia telah diserang secara tiba-tiba. Mungkin dari belakang. Pelaku telah bertindak dengan sangat tegas dan kejam. Selepas membunuh mangsa, dia mengikat mayat itu, memasukkannya ke dalam beg dan membawanya ke tapak pembinaan dan menurapnya dengan konkrit.
Ini jelas merupakan rancangan yang dirancang dengan teliti yang memerlukan pelaku mempunyai kekuatan fisikal, ketenangan, dan pemahaman tentang pembinaan. Orang pertama yang dipanggil untuk soal siasat semula ialah Suraya binti Ali, istri mangsa. Sebaik sahaja menerima berita itu, Suraya pengsan dan terpaksa dimasukkan ke hospital. Selepas sedar, dia menangis dengan sedih, berulang kali menyebut nama suaminya. Penampilan kesakitan yang amat sangat menyebabkan orang yang menyaksikannya berasa kasihan. Soal siasat berlangsung di bilik hospital. Mejar Razak duduk bertentangan dengan Suraya, matanya tajam dan meneliti. Cik Suraya, kami sangat menyesal atas apa yang telah berlaku kepada suami Cik, Mejar Razak memulakan. Tetapi sekarang kami memerlukan Cik bekerja sama untuk mencari pelakunya. Adakah suami Cik mempunyai sebarang pertikaian dengan sesiapa dalam perniagaan? Adakah dia berhutang dengan sesiapa? Suraya menggelengkan kepalanya dengan kuat, air mata mengalir deras. Tidak ada. Suami saya sangat baik. Dia tidak pernah bermusuh dengan sesiapapun. Perniagaannya juga sangat adil. Kami tidak berhutang dengan sesiapapun. Bagaimana pula dengan hubungan pribadi? Selain daripada Cik, adakah dia rapat dengan mana-mana wanita lain? Mustahil. Suraya hampir menjerit. Dia sangat menyayangi saya. Kami mempunyai perkawinan yang sangat bahagia. Jangan syakwa sangka dia. Pasti ada seseorang yang cemburu dengan perniagaannya dan telah membunuhnya. Suraya menangis menceritakan kehidupan perkahwinannya yang mesra. Dia menceritakan kenangan indah rancangan masa depan yang telah mereka bina bersama. Setiap perkataan, setiap gerak isyaratnya memancarkan image seorang istri teladan, sangat mencintai suaminya dan hatinya hancur berkecai. Dia membina gambaran yang sempurna tentang keluarga bahagia tanpa sebarang awan, tetapi Mejar Razak menyadari sesuatu yang luar biasa. Suraya menangis banyak, tetapi nampaknya tiada air mata yang benar-benar mengalir. Matanya merah tetapi kering. Antara esakan, ada detik-detik dia diam sepenuhnya. Dan dalam kesunyian itu, Razak melihat ketenangan yang menakutkan. Ketenangan yang tidak sepatutnya ada pada seseorang yang baru kehilangan orang tersayang dengan begitu tragis. Perlindungan Suraya terlalu sempurna. Dia menjawab setiap soalan dengan lancar tanpa sedikit pun teragak-agak. Dia menafikan segala kemungkinan pertikaian dalaman keluarga, menolak semua syakwa sangka ke arah pesaing suaminya yang tidak kelihatan. Dia memainkan peranan sebagai mangsa dengan cemerlang. Soal siasat berakhir tanpa memperoleh sebarang petunjuk baharu. Suraya nampaknya mempunyai alibi yang kukuh. Dia berada di rumah bersendirian pada malam pembunuhan itu. Seorang wanita yang lemah dan lembut seperti dia bagaimana mungkin membunuh seorang lelaki yang besar dan kuat seperti Ahmad dan kemudian memindahkan mayat yang beratnya berpuluh-puluh kilogram ke tapak pembinaan dan melupuskannya. Secara profesional, penyiasatan sekali lagi menemui jalan buntu. Pelakunya masih menjadi hantu. Tetapi di lubuk hatinya, Razak tahu bahwa kunci untuk menyelesaikan case ini terletak pada istri yang melakonkan drama yang terlalu sempurna itu. Dia hanya tidak tahu bagaimana untuk menanggalkan topeng itu. Menghadapi tembok yang dibina oleh Suraya, Mejar Razak memutuskan untuk menukar pendekatan. Daripada menumpukan pada apa yang berlaku pada malam pembunuhan itu, dia mengarahkan orang untuk menyiasat lebih mendalam tentang masa lalu dan hubungan sosial suami istri itu. Lukisan yang sempurna sering mempunyai retakan dan tugasnya adalah mencari retakan itu. Senarai rakan-rakan, saudara mara, rakan kongsi perniagaan Ahmad disediakan. Detektif mula menghubungi dan mengambil keterangan secara senyap-senyap. Kebanyakan orang mempunyai komen yang sama. Ahmad seorang yang baik, bekerja keras, hidup agak tertutup dan tidak mempunyai masalah dengan sesiapapun. Lukisan tentang perkawinan bahagia yang dilukis Suraya juga disahkan oleh ramai orang. Mereka sering melihat suami istri keluar bersama, menunjukkan bahwa mereka sangat mesra. Walau bagaimanapun, apabila seorang detektif menghubungi Ali bin Bakar, rakan karib Ahmad sejak sekolah menengah, kebenaran yang sama sekali berbeza telah didedahkan. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kedai teh kecil di pinggir bandar. Ali seorang jurutera binaan yang kelihatan termenung dan sedih. Dia menyalakan sebatang rokok, menghisap nafas panjang dan kemudian menghembus asap dengan berat. Bahagia. Saya ketawa dengan pahit. Itu hanyalah lakonan yang dilakonkan Suraya untuk tontonan orang luar sahaja. Encik, Ahmad sangat menderita. Kata-kata Ali bagaikan tukul yang memecah kesunyian. Mejar Razak yang hadir secara langsung dalam sesi pengambilan keterangan ini menumpukan perhatian sepenuhnya. Bolehkah awak jelaskan dengan lebih lanjut? Ali berkata bahwa perkawinan Ahmad dan Suraya tidaklah seindah yang kelihatan.
Suraya daripada seorang gadis kampung yang baik telah berubah dengan mendadak selepas berkahwin dan kehidupan menjadi lebih baik. Dia menjadi mementingkan diri sendiri, taksub dengan kebendaan dan sangat pandai mengawal. Suraya anggap Ahmad seperti mesin cetak uang, kata Ali dengan nada yang menghina. Dia sentiasa menuntut untuk membeli barangan berjenama, pergi spa, melancong. Ahmad bekerja keras sepanjang hari di tapak pembinaan, setiap ringgit yang diperolehnya dia akan meminta. Dia sentiasa mengkritik suaminya karena tidak memperoleh uang yang cukup, tidak seperti suami orang lain. Banyak kali Ahmad memberitahu saya, dia berkata dia berasa letih dan tercekik apabila hidup dengan istri seperti itu. Keterangan Ali telah melukis potret Suraya yang sama sekali berbeza. Bukan lagi istri yang baik dan mencintai suaminya, tetapi seorang wanita yang pragmatik, tamak dan sentiasa memberi tekanan kepada suaminya. Ini adalah retakan pertama yang dicari Razak. Tetapi butiran yang paling mengejutkan masih belum muncul. Kira-kira 6 bulan kebelakangan ini Ali merendahkan suaranya, melihat sekeliling seolah-olah takut didengari seseorang. Ahmad telah ada orang lain. Meja Razak menahan nafas, ini adalah perincian yang dia rasakan wujud tetapi belum ditemui. Siapa orang itu? Dia bernama Fatimah binti Daud, seorang akuntan yang bekerja untuk syarikat rakan kongsi Ahmad. Mereka berkenalan dalam pekerjaan dan kemudian timbul perasaan. Fatimah seorang wanita yang lembut, memahami, dan berkongsi. Di sisinya, Ahmad benar-benar menjadi dirinya sendiri. Dia telah menemui semula senyuman. Ali terus mendedahkan rahasia yang mengejutkan. Ahmad telah serius memikirkan tentang perceraian. Dia telah memberitahu saya bahwa dia tidak boleh lagi menanggung Suraya. Dia bercadang untuk bercakap secara terbuka dengan istrinya dan membebaskan mereka berdua selepas menyelesaikan proyek besar yang sedang diusahakannya. Dia mahu memulakan kehidupan baharu dengan Fatimah. Gambaran yang sama sekali baharu tentang case itu telah muncul. Mangsa bukanlah seorang suami yang setia dalam perkawinan yang bahagia. Dia curang dan bercadang untuk bercerai. Ini telah memberikan motif pembunuhan yang sangat kuat. Kecemburuan dan kebencian istri apabila dikhianati. Arah penyiasatan serta-merta beralih kepada dua wanita yang berhubungan terus dengan mangsa, istri Suraya dan kekasih Fatimah. Adakah ini cinta tiga segi yang membawa kepada pembunuhan? Siapakah antara mereka yang telah bertindak? Atau kedua-duanya? Penyiasatan telah membuat kemajuan, tetapi juga menjadi lebih rumit berbanding sebelum ini. Dengan petunjuk baharu daripada Ali, Meja Razak serta-merta mengarahkan orang untuk mengesahkan dan memanggil Fatimah. Fatimah seorang wanita berumur kira-kira 28 tahun dengan penampilan yang baik dan mulia. Apabila dia mendengar bahwa Ahmad telah dibunuh, dia menangis banyak. Kesakitannya kelihatan lebih tulen daripada Suraya. Semasa soal siasat, Fatimah tidak menyembunyikan hubungannya dengan mangsa. Dia mengakui dia dan Ahmad telah jatuh cinta selama hampir 6 bulan. Dia seorang lelaki yang baik tetapi tidak bahagia, kata Fatimah sambil menangis. Dia sentiasa bercakap tentang tekanan yang dikenakan istrinya. Dia berasa sunyi di rumahnya sendiri. Kami datang bersama karena simpati. Untuk membuktikan kata-katanya, Fatimah secara sukarela menyerahkan telepon pribadinya kepada pihak berkuasa penyiasat. Di dalamnya terdapat beratus-ratus message, berpuluh-puluh panggilan dan banyak gambar bersama antara dia dan Ahmad. Kandungan message menunjukkan dengan jelas perasaan mendalam antara kedua-dua orang itu. Khususnya, ada petikan message yang menyatakan bahwa Ahmad akan menamatkan perkahwinannya sekarang dan dapat bertemu dengannya secara terbuka. Adakah dia menghubungi awak pada malam pembunuhan itu? Tanya Razak. Ya, Fatimah mengesahkan. Kira-kira jam 8 malam dia menelepon saya, mengatakan bahwa dia sangat letih hari ini. Dia berjanji dengan saya bahwa pada hujung minggu dia akan pergi menonton film bersama-sama. Panggilan itu hanya berlangsung beberapa menit. Itu adalah kali terakhir saya mendengar suaranya. Keterangan dan bukti yang diberikan Fatimah sepadan sepenuhnya dengan apa yang dikatakan Ali, dan pada masa yang sama menunjukkan bahwa dia mempunyai alibi yang jelas pada masa pembunuhan itu berlaku. Dia dikeluarkan daripada senarai suspek langsung, tetapi maklumat yang diberikannya telah menjadi senjata paling tajam untuk menentang Suraya. Konfrontasi kedua dengan Suraya berlaku sejurus selepas itu. Kali ini suasana di bilik soal siasat jauh lebih tegang. Meja Razak meletakkan di atas meja bukti yang tidak dapat disangkal, keterangan rakan karib, keterangan dan message daripada kekasih Ahmad. Cik Suraya awak masih menegaskan bahwa perkawinan awak sangat bahagia dan suami awak setia. Tanya Razak dengan nada yang keras. Melihat gambar-gambar intim suaminya dan wanita lain, muka Suraya berubah, penampilan kesakitan hilang, sebaliknya kemarahan dan kebencian jelas terpancar di matanya.
Walau bagaimanapun dia masih coba menafikan. Ini palsu, perempuan itu berbohong untuk membunuh saya. Suami saya bukan orang seperti itu, jerit Suraya, tetapi suaranya tidak lagi mengandungi kesedihan, tetapi penuh dengan kemarahan. Kami mempunyai bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa Encik Ahmad mempunyai hubungan sulit dengan Cik Fatimah dan bercadang untuk menceraikan Awak, kata Razak, matanya memandang tepat ke arah Suraya. Kebenarannya ialah perkawinan Awak telah lama berakhir. Awak tahu itu, bukan? Suraya diam, kedua-dua tangannya mengepal erat sehingga buku jarinya menjadi putih. Keheningannya adalah pengakuan. Mejar Razak menyadari bahwa kebencian yang ditujukan Suraya kepada Fatimah adalah benar. Kecemburuan adalah motif pembunuhan yang klasik. Mungkin karena mengetahui bahwa suaminya akan bercerai untuk bersama orang lain, dalam keadaan cemburu yang melampau, Suraya telah membunuh. Walau bagaimanapun, masih ada satu masalah yang belum diselesaikan. Bagaimana Suraya boleh melakukan jenayah yang begitu rumit bersendirian? Memindahkan dan melupuskan mayat memerlukan kekuatan dan rancangan yang nampaknya tidak dapat dilakukan seorang wanita bersendirian, mesti ada rakan sejenayah. Di mana Awak berada dan apa yang Awak lakukan pada malam itu? Tanya Razak dengan mendesak. Saya dah cakap saya di rumah bersendirian, jerit Suraya, coba berpaut pada keterangannya yang lama. Pertarungan akal antara penyiasat dan suspek menjadi sangat tegang. Suraya walaupun sudah terpojok masih enggan mengaku. Dia tahu bahwa selagi dia berdiam diri dan berkeras menafikan, polis akan sukar untuk mensabitkannya jika tiada bukti langsung. Mejar Razak faham bahwa untuk memecahkan lapisan perlindungan terakhir ini, dia memerlukan pukulan yang menentukan, bukti material yang tidak dapat disangkal. Dia percaya bahwa dalam rancangan yang sempurna sekalipun, pelaku akan meninggalkan kesan. Walaupun motif yang mungkin yaitu kecemburuan telah dikenal pasti, Mejar Razak masih merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Ketenangan dan kedegilan Suraya melampaui tahap wanita yang dikhianati biasa. Nampaknya ada sesuatu yang lebih besar daripada kecemburuan yang mendorongnya. Dia memutuskan untuk melakukan langkah yang berani, menyiasat secara rahasia keadaan keuangan suami istri itu. Satu bidang yang sentiasa ditegaskan Suraya sebagai telus dan stabil. Satu pasukan detektif ditugaskan untuk menyisir semua akaun bank, pinjaman dan terutamanya polisi insurans yang berkaitan dengan Ahmad. Pada mulanya, penyiasatan tidak menunjukkan apa-apa yang ketara. Transaksi bank mereka agak biasa, sepadan dengan pendapatan daripada perniagaan bahan binaan, tiada hutang besar atau transaksi yang mencurigakan. Tetapi apabila seorang detektif menghubungi syarikat insurans besar di kawasan itu, satu kebenaran yang mengejutkan ditemui. Tepat 3 bulan lalu, Ahmad telah membeli polisi insurans Hayat yang sangat berharga. Uang pampasan berjumlah sehingga Rm5 juta. Bersamaan lebih Rm17 juta jika orang yang diinsuranskan meninggal dunia akibat kemalangan atau dibunuh. Dan satu-satunya benefisiari yang direkodkan dalam kontrak siapa lagi kalau bukan Suraya. Maklumat ini bagaikan petir yang menyambar tepat ke arah pasukan siasatan. Ia telah mendedahkan sepenuhnya lakonan, kehidupan yang bahagia, dan kesedihan karena kehilangan suami Suraya. Segala-galanya menjadi jelas. Kecemburuan mungkin pemangkin, tetapi motif sebenar, motif utama dan paling kejam adalah uang. Sejumlah uang yang besar boleh mengubah hidup. Kontrak telah dibeli hanya 3 bulan sebelum pembunuhan itu berlaku. Tempo masa ini tidak mungkin kebetulan. Ia menunjukkan rancangan yang telah dikira terlebih dahulu. Suraya bukan bertindak dalam keadaan spontan, tetapi seorang pembunuh yang dirancang, berdarah dingin dan sangat licik. Dia telah merancang untuk mengubah kematian suaminya menjadi tawaran keuangan. Ini juga menjelaskan mengapa dia melaporkan kehilangan suaminya dengan cepat dan kelihatan begitu panik. Itu adalah sebahagian daripada rancangan. Dia perlu mencipta perlindungan yang sempurna untuk seorang istri yang tidak bersalah supaya selepas polis membuat kesimpulan bahwa suaminya dibunuh oleh musuh, dia boleh dengan tenang menerima uang insurans yang besar. Dia bukan sahaja mahu membunuh suaminya, kata Mejar Razak kepada rakan-rakannya, suaranya menjadi dingin. Dia mau memadamkannya daripada hidupnya dan menggunakan kematian itu untuk menjadi kaya. Ini bukan jenayah kecemburuan, ini adalah jenayah ketamakan. Kini, pasukan penyiasatan mempunyai motif yang jelas dan kuat. Tetapi motif bukanlah bukti untuk mensabitkan. Mereka masih perlu mencari cara Suraya telah melakukan jenayah ini. Bagaimana dia membunuh suaminya? Siapa yang membantunya memindahkan dan melupuskan mayat? Jawabannya pasti tidak terdapat dalam keterangan Suraya. Ia mesti terdapat dalam kesan yang coba dihapuskan olehnya. Dengan motif keuangan telah dijelaskan, Mejar Razak percaya bahwa rancangan Suraya tidak boleh dilakukan olehnya bersendirian, pasti ada rakan sejenayah.
Dia mengarahkan tumpuan diberikan kepada kaidah teknikal, bidang yang sering ditinggalkan oleh penjenayah walaupun betapa halusnya. Periksa semula semua kamera keselamatan dalam radius 5 km di sekitar tempat kejadian. Semak setiap bingkai. Perhatikan mana-mana kendaraan yang mencurigakan yang muncul antara jam 9 malam hingga 3.00 pagi pada 14 April. Arah Razak, dan pada masa yang sama meminta pasukan teknik forensik memulihkan semua data yang telah dipadamkan pada telepon Suraya. Saya mau tahu siapa yang telah dihubunginya dalam seminggu sebelum dan selepas pembunuhan itu berlaku. Ini adalah kerja yang besar dan memakan masa. Beratus-ratus jam rekaman daripada kamera keselamatan perlu disemak. Telepon Suraya, walaupun telah diformat semula olehnya, masih menjadi khazanah terpendam bagi para pakar. Selepas 2 hari bekerja tanpa henti, pasukan teknik forensik telah mengeluarkan laporan pertama. Mereka telah berjaya. Dengan perisian khusus, mereka telah memulihkan sebahagian besar data yang telah dipadamkan daripada telepon Suraya, termasuk senarai kenalan, rekod panggilan, dan yang paling penting message. Dalam beratus-ratus message yang dipulihkan, terdapat satu rentetan message yang menarik perhatian para penyiasat. Ia adalah perbualan antara Suraya dan seorang lelaki bernama Kamal bin Osman yang disimpan dalam senarai kenalan sebagai Kamal pembinaan. Kamal bin Osman, 35 tahun, seorang pekerja binaan yang tinggal di kampung yang sama dengan Suraya dengan keadaan yang agak sukar. Dia sering bekerja sambilan untuk pembinaan kecil di kampung dan juga pernah bekerja untuk Ahmad beberapa kali. Rentetan message antara Suraya dan Kamal berlaku pada petang 14 HB, hanya beberapa jam sebelum Ahmad dibunuh. Kandungan message, walaupun telah dipadamkan, telah dipulihkan hampir sepenuhnya oleh para pakar. Suraya 16,30. Kamal, malam ni awak free tak? Saya ada sikit kerja nak minta tolong. Kamal 16:35. Sik Suraya, malam ni saya free. Ada apa-apa kecik? Suraya 16,38. Ceritanya rumah saya ada sikit sampah pembinaan, beberapa beg simen rosak dengan batu bata hancur agak berat. Suami saya pergi kerja dah. Boleh tolong saya alihkan tak? Saya bayar upah untuk awak. Kamal 16,40. Boleh jecik Suraya. Pukul berapa saya datang? Suraya 16,42, lebih kurang pukul 10.00 malam ya. Awak terus je datang ke gudang bahan binaan rumah saya. Terima kasih awal-awal. Perbualan yang nampak tidak berbahaya ini apabila diletakkan dalam konteks case menjadi sangat mencurigakan. Sampah pembinaan yang berat sekitar pukul 10.00 tempo masa sejurus selepas Ahmad disahkan telah meninggal dunia. Ini adalah mata rantai yang hilang dalam rancangan Suraya. Kamal bin Osman sangat mungkin rakan sejenayah, orang yang telah membantu Suraya memindahkan mayat Ahmad ke tapak pembinaan. Petunjuk yang menentukan telah muncul, meja Razak serta-merta mengarahkan untuk memanggil Kamal bin Osman. Penyiasatan akan menemui jalan penghujungnya. Lakonan Suraya akan diturunkan. Surat panggilan dihantar ke rumah Kamal bin Osman pada lewat petang. Apabila 2 pegawai polis muncul di hadapan pintu Kamal, seorang lelaki bertubuh kurus dengan kulit yang gelap kerana matahari terkejut dan takut. Dia tergagap bertanya apa yang berlaku tetapi tetap menurut arahan pegawai polis ke balai polis. Di bilik soal siasat, Kamal bin Osman meringkuk di atas kerusi, kedua-dua tangannya yang kasar bersatu, matanya sentiasa memandang ke bawah, tidak berani memandang tepat ke arah meja Razak. Dia tidak kelihatan seperti rakan sejenayah yang berdarah dingin tetapi lebih seperti orang awam yang jujur yang takut karena pertama kali berhadapan dengan agensi keselamatan. Meja Razak tidak tergesa-gesa, dia menuangkan secawan air untuk Kamal, bertanya beberapa soalan tentang kerja, keluarga untuk memecahkan ketegangan. Selepas melihat Kamal sedikit tenang, dia mula membincangkan isu utama. Encik Kamal, adakah awak mengenali Cik Suraya binti Ali, istri Encik Ahmad bin Hasan? Ya, ada, Kamal mengangguk. Saya pernah bekerja sambilan untuk Encik Ahmad beberapa kali. Pada malam 14 HB April, sekitar pukul 10.00 malam, di mana awak berada, apa yang awak buat? Mendengar ini, muka Kamal menjadi pucat. Dia mula berpeluh. Malam tu saya di rumah tengok televisyen. Awak pasti. Razak mengecilkan matanya. Kami mempunyai bukti yang menunjukkan bahwa pada masa itu awak berada di gudang bahan binaan Encik Ahmad. Kamal tersentak dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya. Tidak, tak ada, Encik semua salah. Melihat suspek mula menafikan kesalahan, Razak memutuskan untuk melancarkan serangan psikologi yang menentukan. Dia tidak memberikan bukti message yang telah dipulihkan. Sebaliknya, dia memasang perangkap. Encik Kamal, saya menasihati awak untuk mengaku dengan jujur.
Suraya telah ditahan dan dia telah mengaku semuanya. Dia berkata bahwa awaklah yang telah dia membantunya memindahkan mayat Ahmad. Awak adalah rakan sejenayah dalam kes pembunuhan ini. Kata-kata Razak bagaikan tukul yang menghantam kuat ke dalam psikologi Kamal yang sudah lemah. Keyakinan bahwa Suraya akan merahasiakan runtuh sepenuhnya. Dia berpikir bahwa dia telah dikhianati, ditolak untuk menjadi kambing hitam. Muka lelaki yang penuh kesusahan itu herot. Dia menangis teresak-esak. Tidak, saya tidak membunuh orang. Saya ditipu, dia telah menipu saya. Kamal runtuh sepenuhnya. Dalam keadaan panik, dia mengaku semua kebenaran yang sepadan sepenuhnya dengan apa yang telah diandaikan oleh pasukan penyiasatan. Kamal menceritakan bahwa tepat pada pukul 10.00 malam pada malam itu, dia telah pergi ke gudang bahan binaan rumah Ahmad mengikut janji Suraya. Suraya berkata bahwa suaminya pergi bertugas di luar daerah secara tiba-tiba, meminta dia memindahkan beberapa beg sampah pembinaan yang telah dibuang. Suraya menunjukkannya sebuah beg guni besar yang telah diikat kemas yang diletakkan di atas kereta sorong. Dia berkata di dalamnya terdapat simen rosak dan batu bata pecah yang sangat berat. Saya menangis sambil menceritakan. Saya lihat ianya memang berat jadi saya tak syak apa-apa. Saya telah bantu dia tolak kereta sorong tuh ke tapak pembinaan kompleks perbandaran. Dia cakap suruh buang kat kawasan asas rumah kereta J, sebab esok pagi pasukan pembinaan akan ratakan permukaan. Saya langsung tak tahu apa kat dalam. Awak tak tahu langsung apa kat dalam? Razak bertanya semula. Demi Allah saya tak tahu. Kalau saya tahu itu mayat Ahmad, biar saya ada 10 nyawa pun, saya tak berani nak buat. Dia bayar saya Rm500, katanya upah. Saya cuma pikir saya dapat duit senang je. Saya betul-betul tak tahu apa-apa. Tolonglah encik semua percaya kat saya. Keterangan Kamal telah menyediakan cebisan terakhir teka-teki. Ia mengesahkan peranan Suraya sebagai dalang dan secara langsung melakukan jenayah. Kamal dengan kelalaian dan keadaan sukar yang dialaminya telah tanpa sengaja menjadi alat dalam rancangan membunuh Suraya. Serta-merta arahan tangkapan kecemasan ke atas Suraya dikeluarkan. Kali ini bukan memanggil untuk disoal siasat, tetapi menangkap dengan tuduhan membunuh dengan sengaja. Lakonan wanita muda itu telah tiba masanya untuk diturunkan. Suraya diiring ke bilik soal siasat. Tidak seperti kali sebelum ini, kali ini dia tidak lagi memainkan watak sebagai mangsa yang menderita. Mukanya dingin, matanya tidak bermaya. Seolah-olah dia tahu bahwa semuanya telah berakhir. Meja Razak duduk bertentangan meletakkan di atas meja rekod keterangan yang ditandatangani oleh Kamal bin Osman. Cik Suraya. Kamal bin Osman telah mengaku semuanya, kata Razak dengan suara tanpa sedikit pun emosi. Dia telah mengaku membantu awak mengangkut sebuah beg guni ke tapak pembinaan pada malam 14B. Semua penafian awak sekarang tidak bermakna. Suraya menjeling kertas rekod keterangan, senyuman tawar muncul di bibirnya. Lelaki bodoh tuh, gumamnya. Mengetahui bahwa dia tidak boleh lagi menafikan, kedegilan Suraya akhirnya runtuh. Tetapi daripada panik atau takut, dia kelihatan tenang secara aneh. Seolah-olah beban menyembunyikan selama ini dilepaskan. Baiklah, kata Suraya, mendongak memandang tepat ke arah Razak. Saya yang buat semua ini, saya yang buat. Pengakuan itu diungkapkan dengan dingin, suasana di bilik soal siasat seolah-olah pekat. Para penyiasat telah bersedia untuk mendengar seluruh kebenaran yang mengerikan daripada mulut penjenayah itu sendiri. Suraya mula bercerita, suaranya rata, tanpa emosi seperti sedang menceritakan kisah orang lain. Pada malam itu, selepas makan malam dan Ahmad sedang duduk menonton televisyen, Suraya telah pergi ke dapur untuk membancuh secawan jus oren untuk suaminya seperti biasa. Tetapi dalam cawan jus oren itu dia telah secara senyap memasukkan beberapa biji obat tidur dos tinggi yang telah disediakannya dari awal. Selepas menghabiskan cawan jus itu, Ahmad mula berasa mengantuk dan pening. Dia menyangka dia letih karena bekerja terlalu kuat, jadi dia telah masuk ke bilik tidur untuk berehat. Apabila Ahmad sudah tidur nyenyak, Suraya baru mula bertindak. Dia senyap-senyap pergi ke stor untuk mengambil sebatang skop pembinaan yang mempunyai pemegang besi. Dia kembali ke bilik tidur, berdiri di sisi katil melihat suaminya yang sedang tidur nyenyak tanpa mengetahui apa-apa. Dia kata, nak ceraikan saya, Suraya berkata, suaranya mula bergetar karena marah. Dia nak buang saya untuk ikut perempuan tuh. Dia lupa bahwa semua yang dia ada hari ini adalah karena saya yang ada di sisinya mengurus dan mengira. Dalam keadaan marah dan didorong oleh ketamakan dengan uang insurans, Suraya telah menghayun sekop itu, menggunakan sekuat tenaganya menghantam kuat ke kepala Ahmad. 1 pukulan, 2 pukulan, kemudian 3 pukulan. Darah memancut ke dinding dan cadar.
Ahmad mati serta-merta tanpa sempat memberikan sebarang tindak balas. Selepas melakukan jenayah itu, Suraya telah tenang secara menakutkan. Dia mengheret mayat Ahmad ke bilik mandi menggunakan pipe air membilas bersih darah. Kemudian dia mengambil sebuah beg simen besar yang telah disiapkan bersama dengan tali dan mengikat mayat Ahmad di dalam dan memasukkannya ke dalam beg. Dia membersihkan tempat kejadian dengan teliti, menukar cadar, dan membersihkan kesan darah di dinding. Tepat pukul 10, Kamal bin Osman tiba. Suraya telah menipu Kamal bahwa itu adalah sisa pembinaan untuk memintanya mengalihkan. Selepas Kamal pergi, Suraya tidak ikut. Dia menunggu kira-kira sejam kemudian baru dia sendiri menunggang motosikal ke tapak pembinaan. Di sini dia melihat beg yang mengandungi mayat Ahmad telah diletakkan di kawasan asas. Dia menggunakan sekop mengorek pasir dan batu di sekeliling menutupi di atas. Kemudian dia sendiri membancuh sepinggan simen kecil daripada simen dan pasir yang sedia ada di tapak pembinaan kemudian menuangkannya di atas, membentuk lapisan pelindung yang kukuh untuk menyembunyikan jenayahnya. Setelah semuanya selesai, dia pulang ke rumah dan tidur seperti tiada apa-apa yang berlaku. Pagi esoknya, dia menelepon polis, memulakan lakonan seorang istri kehilangan suami. Pengakuan Suraya menyebabkan semua orang yang hadir di bilik soal siasat berasa seram. Kekejaman, darah dingin, dan keupayaan mengira wanita ini melampaui semua imajinasi. Dia bukan sahaja membunuh suaminya tetapi juga merancang rancangan untuk melupuskan dan menyembunyikan jenayah dengan sangat teliti. Case itu telah dijelaskan, tetapi soalan tentang sifat manusia dan penyelewengan ketamakan masih memberani jiwa. Pengakuan Suraya telah mendedahkan seluruh proses melakukan jenayah dan melupuskan mayat. Tetapi Mejar Razak masih merasakan cerita dia ada lubang. Suraya berkata dia membunuh suaminya karena cemburu dan karena uang insurans, tetapi uang itu walaupun besar, dia merancang nak buat apa dengannya. Memulakan kehidupan baharu seorang diri. Itu nampaknya tidak sesuai dengan sifat seorang wanita yang sentiasa memerlukan tempat bergantung dan sentiasa mengidamkan kehidupan mewah seperti Suraya. Selepas memperoleh uang insurans, dia merancang nak buat apa? Razak bertanya dalam sesi soal siasat tambahan. Pada mulanya Suraya berdiam diri enggan menjawab. Tetapi di bawah soal siasat yang tajam dan bukti psikologi yang diberikan Razak, dia akhirnya mengaku kebenaran yang mengejutkan yang lain. Satu rahasia yang coba ditanamnya lebih teliti daripada mayat suaminya sendiri. Kebenarannya ialah Ahmad bukan satu-satunya yang curang dalam perkawinan ini. Malah, Suraya juga sedang menjalin hubungan di luar nikah. Pasukan penyiasat Razak selepas menggabungkan keterangan Suraya dan saksi lain telah melukis satu gambaran yang lengkap dan lebih rumit. Kekasih Suraya secara ironinya adalah Haris, seorang rakan perniagaan Ahmad dan juga sepupu kepada Fatimah, kekasih Ahmad. Haris seorang lelaki yang kaya, bergaya dan tahu bagaimana untuk memanjakan wanita. Dia dan Suraya telah bersama selama lebih daripada setahun. Harislah yang telah menyuntik ke dalam kepala Suraya idea tentang kehidupan mewah, tentang perjalanan mewah, barangan berjenama yang mahal yang menyebabkan ketamakan Suraya semakin membesar. Dia janji nak beri saya segalanya, Suraya mengaku dengan mata yang merenung jauh. Dia cakap asalkan saya tinggalkan Ahmad, dia akan kawin dengan saya, bawa saya ke bandar besar untuk tinggal. Case itu sekarang bukan lagi cinta 3 segi tetapi cinta 4 segi yang penuh kerumitan dan api yang membara. Ahmad dan Suraya kedua-duanya mempunyai rahasia mereka sendiri. Apabila Suraya tahu bahwa suaminya juga curang dan bercadang untuk bercerai, dia sangat marah. Tetapi kemarahan itu tidak sepenuhnya datang dari kecemburuan seorang istri yang dikhianati, tetapi ia datang dari keegoan seorang yang menipu tetapi dicucuk hidung balik. Lebih penting lagi, permintaan Ahmad untuk bercerai akan memusnahkan rancangannya. Jika bercerai, dia tidak akan mendapat banyak harta dan terutamanya, dia tidak akan dapat menerima uang insurans hayat yang besar itu. Pada masa ini, motif sebenar jenayah itu baru didedahkan sepenuhnya. Suraya tidak membunuh Ahmad hanya karena cemburu. Dia membunuh Ahmad karena dia telah menjadi halangan di jalan yang menuju ke kehidupan yang kaya bersama kekasihnya. Kematian Ahmad akan menyelesaikan 3 masalah pada satu masa, menghapuskan suami yang telah dibencinya, membalas dendam atas pengkhianatannya dan yang paling penting memberikan dia sejumlah modal yang besar untuk memulakan kehidupan baharu dengan Haris. Haris serta-merta dipanggil, walau bagaimanapun, dia mempunyai alibi yang kukuh pada malam berlakunya jenayah itu. Tiada bukti yang menunjukkan dia terlibat atau tahu tentang rancangan membunuh Suraya. Dia hanyalah orang yang telah menanam benih untuk ketamakan dan kekejaman bercambah dalam diri Suraya. Dari segi undang-undang, dia tidak bersalah. Tetapi dari segi moral, dia juga sebahagian daripada puncak tragedi.
Dengan semua cebisan telah berada di tempat yang betul, rancangan jenayah Suraya telah muncul dengan jelas dan terperinci sehingga memeranjatkan. Ia bukan tindakan spontan dalam keadaan cemburu, tetapi satu konspirasi yang dirancang dengan teliti berbulan-bulan yang lalu. Segala-galanya bermula apabila hubungannya dengan Haris semakin mendalam. Haris melukis visi tentang kehidupan mewah yang kaya dan Suraya dengan sifat pragmatik dan tamaknya telah terpukau sepenuhnya. Dia mula menganggap suaminya sebagai beban, batu loncatan yang telah habis nilai gunanya. Idea untuk menghapuskan Ahmad telah timbul dalam pikiran Suraya, dan dia telah menemui alat yang sempurna untuk melaksanakan itu. Insurans Hayat. Suraya mula belajar tentang package insurance, terma pampasan. Kemudian dia telah memujuk Ahmad untuk membeli kontrak insurans yang bernilai besar dengan alasan untuk keselamatan diri untuk menjamin masa depan keluarga jika malang menimpa. Ahmad, seorang suami yang mempercayai istrinya, tidak sedikit pun syak dan bersetuju untuk menandatangani kontrak, meletakkan pen menandatangani hukuman mati untuk dirinya sendiri. Selepas kontrak insurans ditandatangani, Suraya hanya perlu menunggu masa yang sesuai. Dan masa itu telah tiba apabila dia mendapati Ahmad curang dan bercadang untuk bercerai. Ini telah menjadi titik tolak mendorong Suraya untuk bertindak serta-merta. Dia telah merancang rancangan yang terperinci. 1. Memilih senjata pembunuhan. Sebatang sekop pembinaan barang yang biasa terdapat di dalam stor, mudah didapati dan sukar untuk disyaki. 2. Melakukan jenayah menggunakan obat tidur untuk menjadikan mangsa hilang keupayaan untuk melawan, kemudian bertindak dengan cepat dan tegas. 3. Menyediakan peralatan. Melupuskan, beg simen, tali, kereta sorong. Semuanya telah disediakan dengan teliti. 4. Memanfaatkan orang lain. Dia telah menyasarkan Kamal bin Osman, seorang pekerja yang jujur, mudah percaya dan memerlukan uang untuk menjadikannya alat untuk mengangkut mayat tanpa menyadari apa-apa. 5. Memilih lokasi melupuskan. Tapak pembinaan berhampiran rumah adalah pilihan yang sempurna. Tempat ini sentiasa bising berdebu dan kemunculan papak konkrit baharu tidak akan mudah dikesan. Dia tahu dengan jelas prosedur pembinaan, tahu bahwa asas selepas diturap akan ditanam selama-lamanya. 6. Mencipta bukti alibi dan perlindungan. Selepas melakukan jenayah itu, dia dengan tenang membersihkan tempat kejadian, kemudian mereka-reka drama seorang istri yang menderita, melaporkan secara munasabah untuk mengelirukan penyiasatan. Seluruh rancangan telah dilaksanakan dengan dingin dan tepat. Suraya telah mengubah kecemburuan menjadi alasan, pelindung untuk menyembunyikan motif sebenar dan yang paling kejam, ketamakan yang tidak berkesudahan. Dia bukan sahaja mahukan uang, dia mahu memiliki segalanya, uang, cinta baharu, dan kehidupan bebas tanpa perlu menanggung malu sebagai wanita yang bercerai. Kematian Ahmad di matanya hanyalah satu pengorbanan yang diperlukan untuk masa depan yang cerah. Jenayah Suraya adalah gabungan sempurna antara kebencian, ketamakan, dan akal yang mengira sehingga tidak berperasaan. Dengan pengakuan terperinci dan bukti yang tidak dapat disangkal, Kes membunuh, kemudian menurap konkrit dan melupuskan mayat yang telah menggemparkan telah secara rasmi ditutup. File Kes telah dipindahkan ke pejabat peguam negara. Suraya didakwa dengan tuduhan membunuh dengan pemberat seperti perbuatan kejam, dirancang dan bertujuan untuk merampas harta. Kamal bin Osman selepas bekerja sama dalam penyiasatan dan memberikan keterangan yang penting telah dikenal pasti tidak tahu tentang perbuatan membunuh yang dilakukan Suraya. Dia hanya tanpa sengaja menjadi pembantu dalam melupuskan tanpa mengetahui apa-apa. Mengambil kira tindakannya tidak termasuk dalam jenayah. Jenayah, agensi penyiasatan hanya mengeluarkan keputusan hukuman pentadbiran karena membuang sisa buangan bukan di tempat yang ditetapkan. Walaupun begitu, penyesalan dan rasa bersalah masih menjadi hukuman hati nurani yang berat bagi lelaki ini. Haris. Kekasih Suraya tidak didakwa dengan tanggung jawab jenayah karena tiada bukti yang menunjukkan dia terlibat dalam kes itu. Walau bagaimanapun nama dan hubungannya telah didedahkan menyebabkan kehormatan dan perniagaannya terjejas teruk. Perbicaraan Suraya dianjurkan secara terbuka. Ramai penduduk kampung dan kawasan sekitar datang untuk menghadiri. Semua orang mahu melihat sendiri wajah wanita cantik tetapi berhati iblis. Di mahkamah, Suraya bersikap tenang, dia mengakui semua perbuatan jenayahnya dengan jelas, tanpa sedikit pun rasa kesal. Apabila ditanya tentang motif, dia hanya berkata dengan dingin, dia patut mati. Keluarga Ahmad menangis teresak-esak di mahkamah. Ibu mangsa, seorang wanita tua menjerit dalam kesakitan. Apa salah anak saya sehingga awak sanggup melakukan perbuatan kejam seperti itu? Pulangkan anak saya pada saya.
Di hadapan bukti yang kukuh dan sikap degil tertuduh yang tidak menunjukkan rasa kesal, majelis perbicaraan telah membuat keputusan yang paling tegas. Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman mati ke atas Suraya atas kesalahan membunuh. Hukuman telah diumumkan tetapi kegelisahan dan rasa menghantui masih menyelubungi kampung kecil itu. Jiran-jiran yang pernah memuji Suraya sebagai seorang istri yang baik dan serba boleh, kini tidak dapat menggelak daripada menggigil apabila mengingati semula. Mereka tidak percaya bahwa seseorang yang mempunyai penampilan biasa sedemikian rupa boleh menyembunyikan jiwa yang kejam. Kamal bin Osman tidak dapat menahan tekanan daripada pendapat umum dan rasa bersalah diri sendiri, telah secara senyap menjual rumahnya, membawa keluarganya meninggalkan kampung, pergi ke tempat di mana tiada siapa yang tahu siapa dia. Kes itu telah berakhir dari segi undang-undang tetapi parut yang ditinggalkannya di dalam jiwa orang yang tinggal di belakang tidak akan pernah sembuh. Hukuman mati yang dijatuhkan ke atas Suraya adalah hukuman yang setimpal dengan jenayah yang telah dilakukannya. Tetapi bagi orang yang masih hidup, tragedi itu belum berakhir. Ia hanya berubah daripada ribut taufan menjadi hujan renyai yang berpanjangan. Fatimah, kekasih mangsa, adalah orang yang paling terjejas. Cintanya walaupun tidak salah dari segi emosi, telah tanpa sengaja menjadi salah satu punca mencetuskan tragedi. Dia meratapi dan menyalahkan diri sendiri jika dia tidak muncul dalam kehidupan Ahmad. Adakah dia akan mati dengan tragis seperti itu? Dia meminta berhenti kerja di syarikat lama, memutuskan semua hubungan dengan rakan dan berpindah ke bandar lain untuk tinggal. Dia mau melarikan diri daripada masa lalu, daripada kata-kata gosip, daripada igauan tentang cinta yang telah membawa kepada kematian. Dia menyadari bahwa kadangkala cinta bukan sahaja membawa kebahagiaan, tetapi juga boleh membangkitkan setan yang ganas yang tersembunyi jauh di dalam hati orang. Keluarga Ahmad juga tenggelam dalam kesedihan. Mereka bukan sahaja kehilangan seorang anak, tiang seri keluarga, tetapi kepercayaan mereka terhadap manusia juga runtuh. Mereka pernah menganggap Suraya seperti anak sendiri, menyayangi dan menjaganya. Pengkhianatan dan kekejaman Suraya adalah luka yang terlalu dalam, tiada apa yang boleh menyembuhkannya. Kes itu juga meninggalkan pengajaran yang pahit untuk seluruh kampung. Orang ramai mula memandang antara satu sama lain dengan mata yang lebih berhati-hati. Mereka menyadari bahwa di sebalik senyuman, ucapan selamat setiap hari mungkin terdapat rahasia yang mengerikan, konspirasi yang membawa maut. Pembangunan ekonomi telah membawa kekayaan material, tetapi ia juga pada masa yang sama menabur benih ketamakan, keegoan, dan kecemburuan. Perkara-perkara yang boleh mengubah seorang manusia biasa menjadi syaitan. Tragedi keluarga Ahmad adalah peringatan yang mahal bahwa apabila manusia membiarkan ketamakan memandu, mereka mungkin sanggup memijak semua nilai moral, termasuk nyawa orang lain. Kes ditutup, Mejar Razak kembali kepada tugas hariannya dengan kes-kes baharu. Tetapi image Suraya dengan wajahnya yang cantik dan hatinya yang sejuk seperti ais kadangkala menghantuinya pada malam yang sunyi. Dia telah menyelesaikan beratus-ratus kes, berhadapan dengan semua jenis penjenayah, daripada perompak yang berani hingga pembunuh psikopat. Tetapi kes ini membawa warna yang berbeza. Ia bukan jenayah kegilaan tetapi jenayah kesedaran. Satu kesedaran yang menakutkan, Suraya telah mengira segalanya dengan sempurna. Dia tidak meninggalkan kesan, tiada saksi, mencipta pelindungan yang tidak dapat diperbaiki. Jika bukan karena kegigihan pasukan penyiasatan, jika tidak karena sedikit nasib baik apabila menemui papak konkret yang ganjil, kemungkinan besar jenayahnya telah ditanam selama-lamanya bersama-sama dengan mayat suaminya. Razak merenung tentang kerumitan psikologi manusia. Dia menyadari bahwa kadangkala musuh yang paling berbahaya bukanlah orang yang tidak dikenali di luar sana, tetapi orang yang paling rapat, orang yang paling kita percayai. Manusia boleh menyembunyikan rahasia yang paling mengerikan, konspirasi yang paling kejam di bawah penampilan luar yang biasa sepenuhnya, malah baik dan disayangi. Kes ini telah menjadi pengajaran besar dalam kerjaya Razak. Ia mengingatkannya bahwa dalam kerja penyiasatan tidak boleh mempercayai penampilan luar, mesti sentiasa mengorek mendedahkan setiap lapisan pelindung. Karena kebenaran selalunya tidak terletak pada apa yang kita lihat, tetapi terletak pada apa yang disembunyikan. Dia juga menyadari kebenaran yang pahit bahwa keadilan boleh dilaksanakan, orang jahat boleh dihukum, tetapi luka, kehilangan yang disebabkan oleh jenayah tidak akan pernah dapat diganti. Itulah harga yang perlu dibayar dalam peperangan yang tidak berkesudahan antara cahaya dan kegelapan. Kes istri muda membunuh suami kemudian membuang mayat dalam beg simen telah menjadi salah satu kes tipikal jenayah yang disebabkan oleh ketamakan dan keruntuhan moral. Ia adalah kisah tragis tentang pengkhianatan, penipuan, dan kekejaman di mana hubungan yang paling rapat menjadi punca jenayah yang paling mengerikan.
Seorang suami telah dibunuh secara kejam oleh istrinya sendiri. Seorang istri karena uang dan hubungan haram tidak teraga-aga untuk membunuh orang yang pernah mencintainya. Seorang kekasih karena janji-janji kosong telah tanpa disadari mencetuskan konspirasi yang membawa maut. Dan seorang pekerja yang jujur karena sedikit kekurangan pemahaman dan kebaikan hati yang salah tempat telah tanpa sengaja membantu jenayah. Semua rahasia, semua konspirasi, semua sudut gelap di dalam jiwa manusia yang telah ditanam di bawah lapisan konkrit yang sejuk akhirnya telah didedahkan. Keadilan telah dilaksanakan. Cerita ini adalah satu peringatan yang kuat. Ia menunjukkan bahwa walaupun jenayah disembunyikan secara halus sekalipun, walaupun penjenayah licik dan berdarah dingin sekalipun, jaring langit tidak pernah gagal menangkap sesiapapun. Kebenaran walaupun ditanam jauh di bawah tanah sekalipun, akhirnya akan mencari jalan untuk didedahkan. Ketamakan dan keegoan akan sentiasa membayar harga yang sangat mahal. Harga itu bukan sahaja tahun-tahun dalam penjara, malah juga nyawa, tetapi juga keruntuhan kemanusiaan, igauan dan penyesalan yang akan mengejar orang yang terlibat sepanjang hayat mereka. Kasih sayang tidak pernah berlebihan dan kejujuran boleh menjadi penawar yang paling kuat untuk jiwa yang sedang berdiri di ambang kesalahan.